Kesihatan Negeri Johor sedia pusat penilaian COVID bergerak. Pusat transit di penjara Batu Jong Kuala Krai diwujudkan. Selamat dan salam sejahtera. Ini Berita Wilayah edisi Rabu 27 Januari 2021 bersama dengan saya, Redwin Robin. Dan hari ini saya bersama dengan rakan jurubahasa isyarat Hafidah Awaluddin. Jadi pastikan anda terus setia bersama kami selama sejam ini dalam Berita Wilayah. Dan seperti biasa, kami akan terus bawakan kepada anda kemaskini berita seluruh negara. Dimulakan dengan perkembangan dari negeri Sarawak bersama dengan Norsila Talaha. Dan seterusnya kita juga akan bawakan perkembangan dari negeri Sabah bersama dengan Enisia Daudus. Dan akhir sekali, kita akan bawakan laporan dari Melaka pula bersama dengan Nurul Ashikin Abdul Halim untuk perkembangan seterusnya. Jadi terus setia dalam kami di Berita Wilayah. Kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 dimulakan hari ini di 9 buah hospital dengan melibatkan 3,000 sukarelawan tempatan. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adam Baba, kajian klinikal yang ditaja Institut Biologi Perubatan Akademik Sains Perubatan China IMB CAMS dengan objektif untuk menilai keselamatan dan keberkesanan vaksin terhadap jangkitan COVID-19. Jelasnya, kajian di bawah penyelarasan Institut Penyelidikan Klinikal ICR itu berlangsung dalam tempoh 13 bulan. We would like to see the protocol procedure required, and this is something that we can use at the world level, such as sharing data on clinical trial. I welcome Chinese delegation from IMBCMS that arrived in Malaysia recently, and we hope that the comprehensive infrastructures established for this trial being noted by Chinese delegation, and we hope that we benefit for Malaysians and people all over the world. This is so important landmark again for Malaysia that we are the only country in the world that conduct clinical trial phase 3 COVID-19 vaccine outside China. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran kajian berkenaan yang diadakan secara maya. 9 buah hospital tersebut adalah Hospital Ampang, Hospital Umum Sarawak, Hospital Pulau Pinang, Hospital Seberang Jaya, Hospital Sultanah Bahia, Hospital Raja Permaisuri Bainon, Hospital Taiping, Hospital Sungai Buloh dan Hospital Sultan Abdul Halim. Satu pusat transit di penjara Batu Jong Kuala Krai diwujudkan bagi menempatkan banduan yang disahkan positif COVID-19. Setakat ini, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK telah mengenal pasti 42 kes positif COVID-19 melibatkan banduan penjara di negeri itu. Pengarahnya, Dato' Dr. Zaini Hussein berkata kes positif itu membabitkan 33 kes di penjara Pengkalan Cepa dan 9 kes di Pusat Pemulihan Akhlak Machang. Kalau melihat pada angka ini sejak daripada minggu lepas tidak ada peningkatan lah. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dengan penjara dengan akan mengambil langkah-langkah yang insya-Allah dapat mengurangkan kes-kes yang berlaku.
Beliau berkata selepas menerima sumbangan daripada beberapa badan bukan kerajaan kepada petugas barisan hadapan dan pesakit di bawah program tautan kasih PKRC Dewan Jubli Perak Kota Baru, sumbangan adalah dari Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, Sukarelawan Yadim Kelantan, Gabungan NGO Hadapan Kelantan dan Misi Kembara Dakwah. Perak membenarkan solat Jumaat dan solat fardu dilaksanakan di masjid dan surau dengan bilangan maksimum 40 jemaah bermula esok. Perkara tersebut diputuskan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak setelah mendapat perkenan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Menerusi satu kenyataan yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini berkata, bilangan tersebut tidak termasuk ahli jawatankuasa dan pegawai masjid atau surau selain dihaskan untuk warga negara Malaysia lelaki berumur 16 hingga 70 tahun sahaja. Jelas beliau, aktiviti agama juga dibenarkan iaitu dalam ruang waktu antara solat maghrib dan isyak, manakala sebarang aktiviti jamuan pula tidak dibenarkan. Sultan Nazrin Shah turut bertitah agar semua masjid dan surau menganjurkan solat sunat hajat setiap hari bagi memohon agar bencana COVID-19 yang melanda dunia ketika ini dapat dibendung. Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada petugas-petugas barisan hadapan dan menyeru rakyat mematuhi sepenuhnya pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor akan memulakan proses sanitasi di 3 pintu masuk antarabangsa di negeri itu secara berkala bermula esok. Menurut pengarahnya, Datuk Yahaya Madis, ia melibatkan di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Bangunan Sultan Iskandar, Kompleks Sultan Abu Bakar, Gelang Patah dan Lapangan Terbang Antarabangsa Senai. Proses sanitasi yang dilakukan itu akan melibatkan bahagian bangunan dan kawasan laluan pemandu lori. Pihak negara jiran kita Singapura pun dia telah minta pemandu lori di swab dan mereka ni akan keluar masuk. Jadi kawasan yang mereka lalui itu kita akan buat sanitasi. Termasuklah yang terutama yang untuk yang lori keluar masuk ni. Kira-kira 20 hingga 50 anggota akan terlibat dalam proses sanitasi berkenaan. Beliau berkata demikian selepas meninjau operasi sanitasi yang dijalankan antara JBPM Johor dan Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB di Pasar Borong Pandan Johor Bahru. Sementara itu, JBPM Terengganu pula giat melakukan proses sanitasi khususnya di kawasan yang dikategorikan zon merah. Pengarahnya, Mat Hilmi Abdul Rashid berkata tumpuan turut diberi kepada kawasan sekolah dan masjid. Menurutnya, setakat Januari tahun ini, sebanyak 35 operasi nyahkuman telah dilakukan di seluruh negeri itu. Dan sehingga ke hari inilah bermulanya COVID ini, kita telah melaksanakan sebanyak 1,324 operasi sanitasi kita lakukan. Dan insyaAllah ianya akan berterusan. Kita akan lakukan sanitasi ini pada masa ke semasa melibatkan semua daerah di negeri Terengganu lah. Dan tumpuan kita akan berikan ialah tempat-tempat yang berisiko tinggi. Tempat-tempat perhimpunan awam, tempat-tempat bangunan-bangunan kerajaan dan bangunan-bangunan yang telah pun dijangkiti ataupun telah pun ada gejala ataupun positif COVID ini kita akan buat sanitasi. Sepanjang tahun lalu, 128 buah masjid telah dilakukan sanitasi dan sepanjang bulan ini, 10 buah masjid telah selesai proses berkenaan. Pelbagai usaha dilakukan petugas kesihatan Johor bagi membendung penularan COVID-19 khususnya dalam kalangan pekerja industri. Terbaru, menubuhkan Pusat Penilaian COVID-19 CAC Bergerak atau Mobile CAC. Wartawan Erwin Zaid ada laporannya. Saya dan kru berita RTM berpeluang meninjau pelaksanaan Mobile CAC di Pasir Gudang, Johor. Operasi Mobile CAC kali ini melibatkan kira-kira 300 individu yang menjalani penilaian COVID-19. Ia melibatkan pekerja asing dan tempatan di pusat kuarantin bagi salah satu kluster tempat kerja di Pasir Gudang, Johor Bahru.
Okey, cabaran utama kami kalau bukan warga negara ni, kena tak faham kadang-kadang kita terpaksa menunjukkan signage lah ataupun memberi tunjuk syarat lah. Sama ada mereka ada batuk ke, demam ke, kerjasama daripada supervisor ataupun daripada HR amat baiklah sebenarnya. Bukan pertamanya kita perlukan line listing lah, senarai nama pekerja daripada pihak HR supaya memudahkan kami menyediakan label dan borang dan mengaturkan line listing dan nanti mengatur dekat sinilah. Jelas Dr. Rohayah, pihaknya menjalankan penilaian ke atas individu-individu yang positif serta kontak rapat bagi mendapatkan keputusan keperluan melanjutkan tempoh kuarantin mereka. Individu positif juga akan diasingkan daripada mereka yang negatif setelah keputusan penilaian diperoleh. So, hari ini kami beberapa kategori kes yang kami tengok, iaitu kami ada yang confirm case COVID positif yang dah day 10, hari yang ke-10, untuk kami buat penilaian sama ada mereka ni layak fit untuk discharge secara medically or not. Kita buat penilaian kesihatan. Operasi Mobile CAC dianggotai 7 petugas klinik kesihatan, diketuai 3 doktor atau paramedik. Dilaksanakan sejak 8 Januari lalu, ia berjaya mengurangkan kesesakan di klinik kesihatan yang menjalankan penilaian COVID-19. Sekaligus dapat mengurangkan risiko jangkitan kepada orang ramai. Tanpa mengira masa dan lokasi, inilah realiti yang dihadapi petugas-petugas kesihatan dalam memastikan wabak COVID-19 dapat dibendung. Jadi sama-samalah kita membantu mereka dengan mematuhi SOP Kementerian Kesihatan. Erwin Zaid melaporkan untuk Berita RTM. Majikan termasuk pengusaha-pengusaha kilang perlu bersikap lebih proaktif dengan memaklumkan kepada Bilik Gerakan Pusat Kesihatan Daerah PKD sekiranya mereka mengesan kes positif COVID-19 di premis masing-masing. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Prima Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ, Dr. Suhaila Abdul Syukur, ia penting kerana makluman awal dapat membantu pihak berkuasa mengambil tindakan pantas dalam usaha mengekang penularan wabak itu. Jelasnya majikan termasuk pengusaha kilang perlu memainkan peranan penting dalam memberitahu kes-kes positif kepada Bilik Gerakan PKD terdekat. Sementara itu, Bilik Gerakan PKD akan membuat susun atur dan penyelarasan untuk pergi ke syarikat atau kilang berkenaan dan pihaknya boleh menggerakkan pasukan Pusat Penilaian COVID-19 CAC bergerak untuk ke lokasi. Tambahnya, CAC bergerak disediakan di setiap daerah negeri ini sebagai tambahan kepada CAC statik yang diwujudkan di klinik kesihatan, dewan atau mana-mana kawasan yang telah dipilih. Jelasnya lagi, mobile CAC diwujudkan bagi kluster-kluster industri melibatkan antaranya kilang. Beliau bercakap semasa menjadi panelis program CAC kepentingan dalam pengurusan COVID-19 yang disiarkan secara langsung di Facebook rasmi JKNJ hari ini. Orang ramai diingatkan agar terus mengemukakan dokumen sokongan ketika mendapatkan permit pergerakan rentas daerah atau negeri di Balai Polis berhampiran. Menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Muhammad Nur Yusof Ali, ia bertujuan memudahkan pihak berkuasa mengenal pasti keperluan permohonan berkenaan sebelum diluluskan. Jelasnya, tindakan itu membantu anggotanya yang bertugas sebagai pemudah cara untuk membenarkan pemohon merentasi sempadan dengan alasan yang kukuh. Kalau ada pun permohonan untuk bergerak ke satu tempat mengatakan family di mana, contohnya daripada A ke B, tunjuklah sedikit dokumen sokongan. Kerana kelulusan kami ini mesti mempunyai berintegriti, mempunyai credibility kelulusan kami ini. Jadi janganlah semudah itu datang kata nak balik tengok keluarga, tapi bila tanya sedikit apa sokongan pun tidak ada dari segi dokumen. Kalaulah amalan ini dilakukan, maka kalau 20 orang datang, maka takkanlah kita nak meluluskan seperti itu.
Tegasnya, pihak polis diarahkan sentiasa memastikan setiap kelulusan tersebut benar-benar berkeperluan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sementara itu, ACP Muhammad Nur berkata tahap pematuhan penduduk di daerah Kuantan berada di paras yang tinggi, iaitu mencapai 96% pematuhan. Jelas beliau, pemantauan 24 jam dibuat pihak berkuasa dengan kerjasama agensi lain bukan untuk mencari kesalahan, namun bertujuan memastikan pematuhan SOP terus dilaksanakan orang ramai. Beliau berkata demikian ketika memantau sekatan jalan raya trafik Jalan Tanah Putih, Kuantan. Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang, Nazili Kadir. Sejak PKP kedua dilaksanakan hingga semalam, sebanyak 8,760 permohonan permit pergerakan diluluskan di Kuantan dan 478 permohonan ditolak atas alasan tidak munasabah. Dakwaan yang mengatakan air terjun Tanjung Batu Teluk Sera Segari di Perak musnah akibat aktiviti kuari disangkal. Pada 22 Januari lalu, Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Exco Perak Muhammad Akmal Kamarudin masing-masing sudah mengeluarkan kenyataan bahawa air terjun itu masih cantik dan terpelihara. Bagaimanapun, terdapat segelintir masyarakat menepis kenyataan berkenaan, sebaliknya masih mempercayai kepada gambar tular yang disebarkan. Untuk mendapatkan kepastian berhubung status sebenar air terjun itu, wartawan Syafiq Akhir ke lokasi berkenaan. Saya menyertai pemantauan bersama beberapa agensi terlibat termasuk agensi kerajaan negeri ke lokasi ini. Terbukti dengan mata kami sendiri, air terjun yang ditularkan kerosakannya di media sosial masih kekal jernih dan indah. Kami melalui perjalanan dan pendakian sejauh 2.5 km mengambil masa kira-kira 40 minit bermula dari tapak pengkuarian. Jelas Exco Kesihatan, Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak Muhammad Akmal Kamarudin, perbandingan gambar air terjun yang didakwa tercemar itu bukan di kawasan yang sama. Justru pihaknya akan mengesyorkan kawasan ini diwartakan sebagai kawasan perlindungan hutan supaya sentiasa dilindungi daripada aktiviti pengkuarian dan pembalakan. Kita mengesyorkan bahawa di situ yang disebut sebagai kompartmen 15 diwartakan sebagai kawasan hutan perlindungan agar ia bebas terus daripada aktiviti pembalakan dan juga kuari, terutamanya pada masa akan datang. Beliau turut mengesahkan kualiti air terjun ini juga berada dalam kategori kelas 1. Baik, ini dia air terjun Tanjung Batu Segari yang dilaporkan telah musnah akibat aktiviti pengkuarian sebelum ini. Dan di sini saya ingin mengesahkan bahawa air terjun ini sebenarnya tidak terjejas langsung dengan aktiviti pengkuarian tersebut. Berikutan berada di kawasan berbeza dengan aktiviti pengkuarian. Dan saya selepas mendaki sekira-kira sepanjang 2.5 km bersama agensi Aziz Terbabit termasuk kerajaan negeri mengesahkan air terjun di sini masih lagi terpelihara dan buktinya air terjun ini juga masih lagi boleh diminum dan disahkan oleh pihak berkuasa selamat. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Datuk Dr. Anwar Osman pula memberitahu gambar dan kawasan yang musnah seperti yang tular di media sosial itu merupakan alur air bermusim. Kan ada air. Kita ada gambar tahun 2019 memang kawasan ini kering lah, tak ada air yang mengalir. Dan sekarang ni kita di musim hujan. Jadi air mengalir hanya bila ada hujan lah. Walaupun hujan tidak ada hari ini, tapi hujan telah ada berapa minggu sudah, air itu tak akan mengalir. Tapi kalau musim kemarau, dia akan kering. Manakala Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perak Datuk Muhammad Zin Yusof pula menjelaskan kerja-kerja pemulihan kawasan yang musnah di alur air bermusim di sekitar kawasan ini sudah 20% dilakukan. Di kawasan kuari ini, namun kita melibatkan 3 jenis perbaikan yang kita minta, iaitu perbaikan saluran air, perbaikan cerun dan juga perbaikan tanah sini untuk kita galangkan kerja-kerja penanaman pokok dan juga rumput. Syafiq Akhir, Berita RTM.
Di Mahkamah Kota Baru, seorang buruh mengaku bersalah atas 19 pertuduhan memindahkan wang tabung haji sebanyak RM79,200 milik mangsa ragut melalui perbankan internet kepada 3 akaun rakannya pada tahun lalu. Wan Muhammad Nazir Wan Zahari, 27 tahun, membuat pengakuan selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Ahmad Bazli Bahrudin. Mengikut kesemua pertuduhan, tertuduh didakwa telah melakukan capaian tanpa kuasa untuk melakukan kesalahan curi dengan menggunakan perbankan internet dengan memindahkan wang tabung haji berjumlah RM79,200 daripada akaun Nek Hasnah Awang alias Muhammad Ali Rahim, 57 tahun. Wang tersebut dipindahkan kepada 3 akaun tabung haji berbeza milik Muhammad Hafiq Zulkifli, 27 tahun, Nur Afika Muhammad Shah Waliallah, 28 tahun dan Faizah Ibrahim, 22 tahun. Kesalahan itu dilakukan di Bank Tabung Haji Pasir Putih melalui 19 transaksi bermula 11 September hingga 6 Oktober tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 4-1-A Akta Jenayah Komputer 1997 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 4-3 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM150,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Faizuan Sulaiman manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada sebarang jaminan dibenarkan kepada tertuduh dan mahkamah menetapkan 1 Februari ini sebagai tarikh untuk menjatuhkan hukuman. Bekalan minyak masak di Negeri Sembilan mencukupi. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri, Ain Arjuna Aziz Zaman berkata, namun had pembelian minyak masak polybag 1 kilogram bersubsidi dibenarkan maksimum 3 unit per transaksi sahaja. Ia bagi memastikan bekalan minyak masak stabil dan memastikan semua pengguna berpeluang memperoleh bekalan minyak masak. Telah ada satu ketetapan bahawa peniaga boleh menetapkan kotak ataupun had pembelian sebanyak 3 pack sahaja seoranglah untuk beli. Jadi saya amat berharap walaupun dia kata 3 pack, kita janganlah ramai-ramai memborong seorang 3 pack satu rumah tu kan. Jadi kita fikirlah kegunaan pengguna-pengguna yang lain ya. Macam saya maklumkan bekalan makanan untuk yang ini minyak masak contohnya, dia cukup untuk keperluan tapi bukan untuk ketamakan kita. Beliau ditemui di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Sehingga kini pihaknya telah menjalankan pemeriksaan ke atas 255 premis yang membekalkan minyak masak kepada pengguna. Pemeriksaan tersebut meliputi 193 peruncit, 38 hypermarket, 36 minimarket, 22 supermarket dan 6 pemborong. Hasil pemeriksaan menunjukkan bekalan minyak masak paket 1 kilogram yang dijual dengan harga RM2.50 adalah mencukupi dan tidak mengalami masalah terputus bekalan. Dua golongan yang amat memerlukan bekalan darah adalah pesakit yang terlibat hal kecemasan dan berkala. Bagi pesakit hal kecemasan adalah mangsa kemalangan dan ibu-ibu yang mengalami pendarahan serius ketika bersalin. Manakala pesakit berkala pula ialah penghidap thalassemia, leukemia dan masalah buah pinggang. Pakar Jabatan Transfusi Hospital Sultanah Bahia HSB Alustar, Dr. Izham Ismail berkata, sehubungan itu HSB sentiasa melakukan promosi menerusi pelbagai medium bagi meningkatkan bekalan darah di negeri itu. Pihak kami telah mendapat kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kedah untuk membenarkan kami melakukan kempen-kempen derma darah secara komuniti di pasaraya-pasaraya, di dewan-dewan yang lebih hampir dengan orang awam agar mereka lebih mudah untuk menderma darah. Yang kedua, kami telah mendapatkan juga kebenaran pergerakan kepada penderma-penderma darah untuk hadir menderma darah. Beliau ditemui RTM di Hospital Lama Alustar. Sebanyak 900 hingga 1,000 beg darah diperlukan di seluruh hospital di negeri Kedah. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, terdapat penurunan jumlah kutipan darah antara 30 hingga 40%. Yang terjejas
akibat wabak COVID-19 dan bencana banjir. Mereka boleh memohon moratorium bayaran balik pinjaman PTPTN selama 3 bulan. Permohonan penangguhan boleh dibuat sehingga 31 Mac 2021. Untuk dapatkan laporan cuaca semasa langsung bersama dengan Rashidam Amirul Ashraf Roslan langsung dari Jabatan Meteorologi. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama di kawasan Reef North dan juga Kondo yang mana keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat. Lebih tertumpu di bahagian utara semenanjung, termasuklah di bahagian pantai timur Pahang dan juga Johor, yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala di kawasan Selangor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, kami menjangkakan keadaan hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku menjelang lewat petang nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Bantuan bekalan makanan penduduk terjejas banjir dan siasatan kemalangan feri antara tumpuan berita dari negeri Sarawak. Perkembangannya terus saja bersama dengan Nursila Talaha. Nursila. Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah menghantar bekalan makanan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dari Marudi kepada penduduk di Mulu yang terjejas akibat bencana banjir. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin memberitahu bekalan makanan itu dihantar dengan menggunakan pesawat bomba AW189 Agusta.
Bercakap menerusi kenyataan medianya hari ini menambah pesawat tersebut adalah dari Pangkalan Operasi Udara Miri yang mendarat di Marudi pada pukul 9.15 pagi tadi dan seterusnya melakukan penghantaran ke Mulu. Menurut beliau, pihak JBPM telah mengemukakan laporan berhubung operasi penghantaran bekalan makanan untuk penduduk terjejas banjir di Mulu. Jumlah bungkusan bekalan makanan yang dihantar adalah sebanyak 195 pek melibatkan Kampung Batu Bungan 89 pek, Kampung Melinau Mulu 80 pek, Pejabat Daerah Kecil Mulu 6 pek, SK Batu Bungan 13 pek dan Klinik Kesihatan Mulu 7 pek. Dalam pada itu, menurut Datuk Lee Kim Shin, pegawai dari Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Miri dan Jabatan Laut Sarawak sedang menjalankan siasatan ke atas kemalangan yang berlaku antara feri bernama Angelina 2 dengan Linau 22 yang berlaku di Sungai Ridan Marudi semalam. Maklumkan perkara itu, menerusi kenyataan media hari ini, katanya penyiasatan adalah merangkumi semua aspek termasuk kapten kapal, lesen, prestasi mesin dan kerosakan ganti rugi. Datuk Lee Kim Shin menjelaskan bahawa punca sebenar yang menyebabkan kemalangan hanya akan diketahui setelah siasatan selesai dalam tempoh beberapa hari. Selain keterangan dari orang awam yang berada di lokasi, kemalangan juga akan diambil. Tambahnya, setakat ini tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan tiada tumpahan minyak ke sungai berlaku. Datuk Lee dalam pada itu turut mengingatkan semua kapal yang menggunakan sungai-sungai di negeri ini untuk terus berhati-hati dan memastikan pelayaran sungai yang selamat, terutama pada musim hujan akan datang dengan arus sungai yang deras. Kerajaan negeri sedia membantu dalam menyediakan 3 pusat tahanan sementara untuk pendatang asing tanpa izin parti yang ditahan sepanjang objala semasa pandemik COVID-19 ini. Timbalan Pengarah Penguatkuasaan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri Jabatan Ketua Menteri, Datuk Muhammad Mursyidi Mustafa berkata, antara lokasi yang dikenal pasti sesuai adalah di Kuching, Sibu dan Miri. Sedang pun diusahakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak dan kita telah mengenal pasti beberapa tempat yang telah pun diluluskan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk dijadikan pusat tahanan sementara bagi menangani parti ini. Bercakap pada sidang media di pejabatnya di Kuching, beliau menambah 3 lokasi yang dikenal pasti itu berupaya menampung pusat sedia ada di Depot Semuja, Jalan Kuching Serian dan Bekenu di Miri. Pada masa yang sama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah membuat keputusan untuk melaksanakan operasi penguatkuasaan pembanterasan parti yang bergejala COVID-19 termasuk pihak yang melindungi serta memberi pekerjaan kepada warga asing. Objala dilancarkan ekoran daripada penularan COVID-19 yang berlaku di Sarawak dan sebahagiannya berpunca daripada parti yang menyeludup ke negara ini termasuklah yang sudah sedia ada dalam Sarawak. Sementara itu, dalam sidang media yang sama, Datuk Muhammad Mursyidi turut mendedahkan setakat semalam 58 parti ditahan. Hasil pemeriksaan di 36 lokasi di sekitar Kuching melibatkan 22 tapak pembinaan dan 14 buah premis kopitiam. Penahanan itu dibuat hasil pemeriksaan ke atas ramai 668 orang tempatan dan 625 orang warga negara asing termasuk Indonesia, Pakistan, India, Filipina, China dan Myanmar. Sidang media pada hari Info palsu mengenai permit perjalanan pekerja hanya dikeluarkan oleh pihak polis Diraja Malaysia di daerah Sibu selama 2 hari sahaja, iaitu kemarin dan semalam adalah tidak benar kerana permit itu masih boleh dipohon setiap hari termasuk selepas waktu bekerja di Balai Polis di Sibu. Menurut Ketua Polis Daerah Sibu, SCP Stanley Jonathan Ringgit, berita palsu yang tular itu menyebabkan kesesakan di keempat-empat balai polis di Sibu semalam dan kemarin. Katanya hari ini jumlah yang memohon permit juga telah semakin berkurangan di semua balai polis di Sibu. Setakat 2 hari lepas, pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 3,523 permit untuk perjalanan pekerja. Beliau turut menegaskan setiap syarikat hanya perlu menghantar seorang wakil dari
dari syarikat untuk pergi membuat permohonan di balai polis. Mereka cuma perlu membawa senarai pekerjanya, bukan semua pekerjanya turun. Kita dapat maklumat beberapa syarikat semua orang turun ke balai, semua pekerjanya untuk memohon permit, tapi sebenarnya tidak. SCP Stanley ditemui media ketika menghadiri mesyuarat secara dalam talian Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak bersama Residen Sibu Charles Xiao. Mengenai sama ada permit itu perlu dipohon semula sekiranya Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan di Sibu, beliau menegaskan belum ada sebarang pengumuman mengenai pelanjutan PKP dan sekiranya dilanjutkan, beliau yakin pihak JPBN akan mengeluarkan garis panduan mengenai permit itu kelak. 7 blok rumah pekerja musnah dalam kejadian kebakaran yang berlaku di sebuah tapak pembinaan di Jalan Kereta Api Kuching awal pagi tadi. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, 3 jentera bersama 27 anggota masing-masing dari Balai Padungan dan Batu Lintang dikerah ke lokasi sejurus menerima 3 panggilan pada pukul 3.26 pagi. Sebuah jentera tangki air dari Balai Petrajaya turut ke lokasi ekoran tekanan air lemah. Kebakaran telah melibatkan 80% struktur kayu tersebut dan berjaya dikawal pada pukul 4 pagi. Kesemua 130 pekerja pembinaan warga asing dan tempatan yang menetap di rumah pekerja tersebut dilaporkan selamat. Dalam pada itu, di Kota Semerahan, seorang lelaki maut ketika melakukan kerja-kerja penyelenggaraan lift di sebuah pangsapuri di bangunan Samo Mall, Kota Semerahan pagi tadi. Menurut laporan dari Pusat Gerakan Operasi Bomba Negeri, mangsa dikenali sebagai Sukardi Kasim, 39 tahun, dipercayai tersepit ketika menyelenggara lift di pangsapuri tersebut. Pihak bomba menerima panggilan dan laporan mengenai kejadian tersebut kira-kira pukul 9.56 pagi tadi sebelum ke lokasi kejadian bersama 9 orang anggota bagi membantu pihak pengurusan bangunan mengeluarkan mangsa. Mangsa disahkan telah meninggal dunia oleh pihak perubatan dan seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan. Sekian dulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali ke Angkasa Puteri bersama Redwin. Silakan. Baik, terima kasih Norsila untuk laporan dari negeri Sarawak itu tadi. Sekurang-kurangnya 150 pen darah purata diperlukan untuk kegunaan dalam sehari. Itu antara fokus laporan berita dari negeri Sabah. Jadi terus saja bersama dengan Inisia Daulos. Inisia. Baik, Redwin, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada pelanggaran prosedur operasi standard SOP bagi sektor perdagangan, pengedaran dan premis perniagaan dilaporkan di Sandakan. Semua premis didapati akur arahan seperti penguatkuasaan pemakaian pelitup separuh muka, penyediaan alat pengimbas suhu dan cecair pembasmi kuman, menyediakan kod QR MySejahtera dan buku rekod pelanggan serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi memastikan SOP tersebut terus dipatuhi, Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sandakan sentiasa membuat pemeriksaan dari semasa ke semasa. Ketua cawangannya Muhammad Hashim berkata, pemeriksaan juga dilakukan bagi memastikan bekalan barangan keperluan mencukupi serta memastikan tiada peniaga mengambil kesempatan menaikkan harga barangan. Pihak kementerian akan bantu pihak Kementerian Kesihatan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit di bawah Akta 342 memastikan sektor perdagangan dan pengedaran mematuhi SOP yang ditetapkan. Beliau ditemui RTM semasa Ops SOP perdagangan pengedaran dan pemeriksaan bekalan dan harga di premis perniagaan di Sandakan. Ops berkenaan melibatkan pemeriksaan di premis restoran, kedai serbaneka, kedai perabot, bengkel kenderaan dan alat ganti, stesen minyak, pemborong utama dan pasaraya sekitar Sandakan. Sejak 1 Januari lepas, sebanyak 514 pemeriksaan dilakukan sekitar daerah berkenaan dan sebanyak 13 kesalahan dikenal pasti melibatkan kegagalan mempamer tanda harga dan menggunakan alat timbangan yang telah tamat tempoh penentusahan. KPDN HEP Sandakan juga kini sedang menyiasat 6 aduan berkaitan pelesenan petroleum, antaranya tiada lesen CSA, penipuan pembelian dalam talian, tiada tanda harga serta perkhidmatan transaksi dalam talian yang mengelirukan.
Pematuhan semua premis di bawah Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK terhadap arahan prosedur operasi standard SOP dalam menjalankan operasi berada di tahap memuaskan. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Nurliza Awang Alip berkata setakat ini tiada pelanggaran SOP dilakukan oleh semua premis yang beroperasi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Alhamdulillah kita tidak ada terima aduan dan sebagainya, dan kita juga sedikit masa lalu ada membuat pemantauan bersama dengan pihak polis dan KKM lah, dan kita ada membuat beberapa teguran dan alhamdulillah tidak ada masalah lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datu Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan membincangkan hala tuju dan aspirasi dalam membangunkan Bandaraya Kota Kinabalu. Dalam pada itu sepanjang tempoh PKP 2.0, Nurliza memaklumkan di BKK terus melaksanakan aktiviti disinfeksi di premis-premis jagaan di BKK secara harian bagi memastikan semua premis berada dalam keadaan selamat dan bebas COVID-19. Mengulas mengenai acara sambutan Hari Bandaraya yang bakal tiba 2 Februari ini, beliau menjelaskan pihaknya akan mengadakan sambutan secara dalam talian dengan penganjuran beberapa aktiviti seperti sesi perhimpunan secara maya serta pertandingan kesenian seperti nyanyian dan tarian secara dalam talian. Sekurang-kurangnya sebanyak 150 purata pain darah diperlukan untuk kegunaan dalam sehari. Bagaimanapun, jumlah tersebut diakui masih belum mencukupi untuk keperluan pesakit, lebih-lebih lagi jika berlaku kecemasan. Ia ditambah dengan situasi bekalan darah yang semakin berkurangan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Gerakan akibat pandemik COVID-19. Sehubungan itu, Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II terus merayu kerjasama orang ramai agar tampil sama-sama membantu mengisi keperluan tabung darah di negeri ini. Status bekalan darah untuk masa ini, kalau kita bandingkan sebelum dan selepas PKP, memang agak berkurang. Untuk setiap aktiviti kempen derma darah yang kita jalankan, kita memang melakukan semua SOP yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia lah, seperti pemeriksaan suhu, penjarakan sosial dan juga penggunaan hand sanitizer. Menurut Dr. Mary Sia, bagi tujuan memudahkan orang ramai menderma darah di luar daerah ketika pelaksanaan PKP ini, pihaknya turut menyediakan surat pelepasan kepada individu terlibat, bagaimanapun berharap ia tidak disalahgunakan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM sempena kempen derma darah anjuran RTM dengan kerjasama Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II yang diadakan di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kota Kinabalu. Amalan murni menderma darah demi menyelamatkan nyawa insan lain sememangnya menjadi pengalaman berharga bagi warga RTM. Pada waktu begini, jadi macam mana orang yang sangat memerlukan darah tu? So, dalam fikiran saya, kita kena beranilah. Lagipun sekarang ni pihak hospital sendiri yang datang ke sini. Jadi bagi saya tidak masalah lah untuk menderma darah. Tapi kalau pihak hospital tidak datang ke sini juga, kalau macam ada mana-mana kan memerlukan, maybe saya pun akan berfikirlah pergi untuk menderma lah. Saya memikirkan kan ada yang memerlukan bekalan darah. Jadi dengan lapang dada, saya ingin membantu kepada yang belum pernah menderma darah, usah takut, usah risau. Memang doktor akan periksa semualah sama ada kita layak atau tidak. Alhamdulillah, saya baru selesai menderma darah untuk kali kedua kali ini. Dan saya berasa bersyukurlah saya dapat menyumbang dan semoga bekalan darah ini dapat diperuntukkan oleh yang memerlukan. Kempen derma darah pada hari ini berjaya mencapai sasaran sebanyak 30 pain yang merupakan program pertama yang diadakan di Jabatan Kerajaan untuk tahun ini. Hadir sama menderma darah Pengarah Penyiaran Sabah Nur Ain Bakir. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Sentiasa pantau kesihatan, patuh SOP ditetapkan. Kembali bersama Redwin. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Nisia untuk laporan dari Sabah itu tadi. Peningkatan kes COVID-19 di Melaka membimbangkan dan menjadi cabaran kepada Jabatan Kesihatan Negeri. Itu antara fokus laporan dari Melaka. Jadi terus saja bersama dengan Nurul Ashikin Abdul Halim. Silakan. Baik, terima kasih Redwin.
Susulan peningkatan kes COVID-19 di Melaka sejak 2 minggu lalu, Jabatan Kesihatan Negeri berhadapan situasi mencabar. Esko Kesihatan dan Antidadah Negeri Datuk Rahmat Mariman menyeru kepada rakyat Melaka khususnya untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan lebih ketat bagi bersama melandaikan graf COVID-19 di negeri dan negara ini. Saya menyeru sangat-sangatlah kepada Melaka, kan, tolonglah patuhilah SOP kesihatan yang lebih ketat lagi. Buatlah betul-betul, jangan orang Melaka kata janganlah suam-suam kuku. Buat betul-betul, kita azamkan, kita tekadkan bahawasanya kita nak memutuskan rantaian. Jelas Datuk Rahmat, peningkatan kes khususnya dalam kalangan pekerja asing menyebabkan wujudnya kluster-kluster baharu di negeri ini. Selain itu, pertambahan kes COVID-19 di penjara dan pusat tahanan serta kontak rapat dalam kalangan komuniti menjadikan kes berkenaan terus mencatatkan pertambahan yang membimbangkan. Menjelang sambutan keagamaan Taipusam yang diraih masyarakat Hindu esok. Jika sebelum ini persiapan sambutan dilakukan seawal 9 hari sebelum tarikh sambutan, namun berbeza kali ini ia dilaksana lebih lewat iaitu bermula hari ini. Setiausaha Khas Hal Ehwal Masyarakat Jabatan Ketua Menteri, Datuk MS Mahadevan berkata, persiapan diadakan secara sederhana, antaranya persediaan bagi upacara sembahyang yang akan diadakan awal pagi esok. Bagi tahun-tahun yang lepas, kurang-kurang 30 hari dia sudah mula upacara-upacara. Ada kuil dalam 9 hari, 10 hari. Jadi tahun ini semua itu tidak dapat dilaksanakan kerana COVID-19. Hanya dibuat secara sederhana. Maka untuk sambut Taipusam esok, maka hari ini di semua kuil upacara sembahyang akan diadakan sederhana dengan hanya lebih kurang 5 orang saja. Beliau turut berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana masih memberi peluang untuk upacara keagamaan itu diadakan. Selain itu, Datuk Mahadevan juga menyeru penganut agama Hindu untuk mengikut SOP yang ditetapkan ketika berada di rumah ibadat. Beliau meninjau persiapan Taipusam di sebuah kuil di Batu Berendam. Kira-kira 500 produk inovasi akan dipertandingkan melibatkan pelajar universiti tempatan dan beberapa pemain industri tempatan dalam Expo Teknologi Malaysia MTE 2021. Penganjurannya yang buat pertama kali diadakan secara dalam talian pada 22 hingga 26 Mac depan kekal akan diadili secara telus. Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Profesor Dr. Ghazali Omar berkata, walaupun diadakan secara virtual, namun beliau yakin objektif utama untuk memperkasa pemikiran kreatif dan inovatif masih dapat dicapai. Okey, buat masa sekarang ni walaupun actually kita masih ada lagi few months, kita dah ada lebih daripada 250 penyataan yang telah dihantar, right? Dan actually macam mana kita kata tadi tu, dari segi 18 kategori itu ada 14 anugerah berprestij yang dia termasuklah actually dalam segi kategori khas COVID-19 punya kategori itu, yang mana actually ini menjadi satu elemen penting dalam proses penganugerahan di platform MTE 2021 ni. Tambahnya, penglibatan pemain industri di dalam expo ini bertujuan memberi pengalaman kepada para pelajar bagi melihat ciptaan atau inovasi baharu. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari negeri Hang Tuah. Kembali semula bersama Redwin di Studio N2 Wisma Berita Angkasa Puri. Salam hormat dan Assalamualaikum. Baik, terima kasih Nurul untuk laporan dari Melaka itu tadi. Banyak lagi laporan berita akan kami bawakan untuk anda. Terus setia dalam Berita Wilayah. Zahra. Abang Fatil. Ya. Dari mana? Dari pantry tadi. Si Pidot tu nampak macam tak ada sedar langsung pasal hal COVID semua sekarang ni. Nak salam dengan saya bagai. Ya ke? Ya. Cakap pasal Pidot ni, hari tu pun Zahra lalui benda yang sama juga tau. Apa benda yang kecoh-kecoh ni? Dari jauh boleh nampak tangan ternaik-naik semuanya. Kami ni duk cerita pasal Pidotnya. PKP kan? SOP dia tak jaga langsung. Kalau pasal itu tak payah cakap lah. Aku pun pernah kena dengan dia ni. Diam kau ni. Semua duk mengumpat aku ni. Siapa?
bukan mengumpat. Kami ni tengah cakap pasal kau tu yang tak ubah-ubah perangai. Hang ni Pidot, takkan hang tak tahulah ni kes COVID hari-hari naik. Awak lah yang hang tak jaga SOP langsung. Lah, aku apa? Kita masih muda. Kuat lagi. Antibody pun ada ni. Susah cakap dengan orang degil macam kau ni, tahu tak? Dah, aku malas nak layan. Aku ada tugasan kat luar. Awal lagi mana? Masuk. Bos, ni staf baru. Saya perkenalkan Puan Hani Hafiza. Boleh panggil Kak Hani je. Oh, ni kak yang kalut bagai bersih sini. Hei, beranai betul lah. Minta maaf lah. Tuan-tuan, saya ni bukan paranoid. Tapi COVID ni, kita tak nampak. Kita tak tahu pun siapa yang bawa. Jadi, saya rasa kalau kita tak berhati-hati, tuan, bos, tuan tu pun mesti kena. Kamu lebih duduk kita ni kena patuh SOP. Aku tengok kamu habis langgol semua. Kalaulah semua orang ni bersikap macam awak, Pidot, alamaknya Malaysia ni lambat lagi lah nak landaikan lengkuk COVID-19 ni. Pakai mask awak. Jangan sampai semua orang nak pelit muka awak dengan kain plekat pula. Kita masuk agenda lain lah. Asyik cakap saya Pidot je ni. Macam mana ni? Selanjutnya, seorang pemandu lori maut selepas lori 3 tan tanpa muatan yang dipandunya merempuh sebuah lori yang membawa muatan kayu balak di Jalan Lama kilometer 158 Jalan Kuala Lumpur Kuantan berhampiran Temerloh Pahang. Mangsa Sanusi Nur 41 tahun berasal dari kampung Gong Kasim, Terengganu cedera parah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Temerloh, Asisten Komisioner Muhammad Yusri Osman berkata, dalam kejadian 7 pagi tadi, pemandu lori balak dalam perjalanan dari Raub menuju ke Mentakam. Ketika tiba di lokasi kejadian, Sanusi yang datang dari arah bertentangan telah masuk ke laluan lori balak. Pemandu lori balak cuba mengelak dengan menghimpit bahu jalan, namun lori yang dipandu Sanusi telah melanggar ekor lori balak dan terbabas ke kaki bukit. Akibat kejadian itu, Sanusi meninggal di tempat kejadian manakala kelindannya dibawa ke klinik lancang untuk rawatan lanjut. Sementara pemandu lori balak berusia 27 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat Sanusi dibawa ke Hospital Sultan Ahmad Shah Temerloh untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Sarawak sedang memburu 2 warga Indonesia kerana dipercayai membelasah pemandu teksi dan mencuri kenderaan mangsa. Kejadian berlaku di sekitar kawasan Kampung Belimbing, Serian 5 petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Serian, DSP Aswandi Anis, dalam insiden itu, pemandu teksi berumur 62 tahun dikatakan telah dipukul oleh beberapa individu sebelum teksi miliknya dilarikan di sekitar kawasan Kampung Belimbing. Hasil siasatan, mangsa membawa 2 suspek terbabit dari Kuching Sentral ke Balai Ringin sebelum meminta mangsa diarahkan suspek memberhentikan teksinya. Suspek kemudian bertindak memukul mangsa sehingga pengsan. Jelas DSP Aswandi, kedua-dua suspek dipercayai melarikan teksi berkenaan ke arah Sri Aman. Teksi mangsa bagaimanapun telah dijumpai di kawasan semak berhampiran Sekolah Kebangsaan Telagus Jorok, Balai Ringin pada pukul 12.30 tengah hari tadi. Mangsa telah dibawa ke Hospital Serian untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 Kanun Keseksaan kerana rompakan berkumpulan. Seorang pengarah Jabatan Perancangan Pembangunan Majlis Perbandaran Kajang MPKJ mengaku tidak bersalah atas pertuduhan salah guna kuasa di Mahkamah Session Shah Alam. Ia berhubung memberi kelulusan kebenaran merancang projek kepada adik perempuannya 5 tahun lalu. Datuk Nizam Sahari, 54 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozilah Saleh.
Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menggunakan jawatannya untuk mendapatkan suapan bagi adik kandungnya berusia 50 tahun yang merupakan kontraktor pembinaan dan pengusaha stesen minyak. Ia bagi cadangan projek bangunan perniagaan 4 unit kedai pejabat atas nama Tetuan Permata Cerah Sendirian Berhad di daerah Hulu Langat. Tertuduh didakwa membentangkan kebenaran merancang projek itu dalam mesyuarat jawatankuasa pusat setempat MPKJ dan mengeluarkan borang kebenaran merancang kepada Tetuan Permata Cerah. Dia yang kini masih lagi bertugas di jabatan itu didakwa melakukan perbuatan itu di ibu pejabat pada 14 Mac 2016. Dia didakwa di bawah Seksyen 23/1 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24/1 Akta yang sama. Terus ke perkembangan sukan. Persekutuan Bola Baling Malaysia MAHF merayu kepada Majlis Olimpik Malaysia MOM agar indeks prestasi utama KPI bagi membolehkan persatuan menghantar atlet ke Tamasya Sukan SEA Vietnam dikaji semula atau diberikan alternatif lain. Ini kerana salah satu syarat yang mengkedaki persatuan mengadakan satu kejohanan antarabangsa sukar dipenuhi ekoran pandemik COVID-19. Sungguh pun begitu, jelas Setiausaha Kehormat MAHF Mat Suhaidi Mat Sabar ada merancang untuk mengadakan jemputan Asia di Johor Bahru pada Ogos. Namun ia hanya boleh diadakan jika situasi COVID-19 mengizinkan. Bagaimana situasi yang sekarang semakin mendesak tentang COVID-19 ni, jadi saya rasa rayuan tentang pihak MOM memberikan alternatif lain untuk supaya untuk menerima penyertaan sukan-sukan ini di peringkat sukan SEA. Sukan bola baling antara 40 jenis acara sukan yang bakal dipertandingkan di Sukan SEA Vietnam tahun ini. Pada edisi 2019 di Filipina, Malaysia tidak menghantar atlet ke dalam acara itu. Baik, perkembangan e-sukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bakal bekerjasama bersama penganjur kejohanan tempatan Games Bond bagi mewujudkan pasukan Harimau Melaya pertama dalam permainan FIFA 21. Pasukan terdiri daripada 6 orang pemain itu dibentuk bagi menghadapi kejohanan antarabangsa FIFA E-Nation Cups yang dijangka berlangsung Mei atau Ogos depan. Games Bond dipertanggungjawab FUM untuk menyediakan senarai awal pemain untuk penilaian badan bola sepak itu. Pemilik Games Bond, Fazli Razak berkata, pemilihan pemain melalui proses saringan ketat selepas mengambil kira kejohanan antarabangsa yang berprestij serta yang pertama kali disertai Malaysia. Kita akan memilih berdasarkan pengalaman, especially pemain yang dah bermain di peringkat antarabangsa. Kerana kita bukan hanya memerlukan skill saja, kita perlu kekuatan mental dan juga kekuatan skills yang baik untuk kita memastikan kita boleh mengharumkan nama Malaysia di peringkat lebih tinggi. Beliau ditemui dalam temu bual eksklusif bersama RTM di Kota Damansara. Sementara itu, satu kejohanan pemilihan tempatan bakal diadakan pada Mac bagi mencari seorang wakil dalam senarai 6 pemain skuad rasmi Harimau Malaya. 5 lagi pemain bakal diisi pemain profesional tempatan. Hanya 3 pemain bakal dipilih dalam skuad akhir Harimau Malaya bagi kejohanan FIFA E-Nations Cup. Pusingan kelayakan bakal diadakan pada April, sementara kejohanan utama dijangka pada Mei atau Ogos. Pemain kriket kebangsaan Virendip Singh melakar sejarah sebagai kapten termuda T20 di dunia ketika hanya berusia 20 tahun. Gelaran itu hanya diketahuinya 5 bulan selepas menyertai pertandingan kriket T20 menentang Vanuatu 29 September tahun lalu.
Virandip mencipta sejarah seawal usia 15 tahun. Sewaktu usia terbabit, beliau menjadi pemain termuda untuk mewakili Malaysia dalam sukan kriket. Virandip yang kini berusia 21 tahun meletakkan harapan yang tinggi buat pasukan Malaysia dalam kelayakan Piala Dunia T20 tahun ini. Beliau optimis pasukan negara memiliki peluang cerah untuk layak ke peringkat seterusnya. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Ingat, keluar rumah hanya jika perlu sahaja. Amalkan kawalan kendiri dan sentiasa mengimbas kod MySejahtera. Kita mesti menang. Dengan itu, salam hormat dan salam sejahtera.